Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alal hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan limpah kurnia-Nya, kita bertemu lagi dalam majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perhimpunan kita mendapat rahmat dan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita masih lagi membicarakan di antara faedah-faedah ataupun hikmah daripada seseorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah disebutkan bahawa kesan daripada takwa, Allah taala memelihara, memberikan pemeliharaan, diberikan ilmu yang tidak jalan dengan belajar, mampu untuk membezakan di antara sesuatu hak dan yang batil, diberikan keselamatan atau perlindungan daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya terpelihara daripada tekanan hidup, iaitu rezeki sentiasa melimpah ruah dengan tanpa diduga, kerana diberikan lapang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita nak menyambung, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dan disebutkan pada pertemuan kita yang telah lalu, makna yang kelima daripada faedah takwa itu, Allah Ta'ala memelihara akan rezeki dia, berpandu pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi ayat ni bukanlah ayat maknanya sebagai zikir. Ayat ini sebenarnya nak beritahu kepada kita. Ada orang kata siapa baca ayat ni Allah Ta'ala lapangkan rezeki dia. Tak itu. Kata usaha tak dapat juga. Ayat ini nak memberi tahu kepada kita, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, orang yang takwa itu meninggalkan perkara yang dilarang dan melakukan apa yang Allah Ta'ala suruh, taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, taat kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nascaya akan dilapangkan kepada dia rezekinya dan diberi kepadanya jalan keluar bagi segala masalah hidup. Ini kesan takwa. Dan ayat yang lain Allah Ta'ala memberitahu, wa man yattaqillaha ja'al lahu min amrihi yusra, dalam surah yang sama, kan? Mana Allah Ta'ala beritahu kepada kita, barang siapa yang bertakwa, maka Allah Ta'ala akan maknanya memudahkan segala urusan dia. Ini kesan-kesan orang takwa. Bila ada rasa takut melakukan perkara yang diperintahkan, makna orang yang takut ini, bila dia melakukan perintah Allah Ta'ala tu rasa dia takut. Takut makna apa? Takut akan kemurkaan Allah Ta'ala. Nak tinggalkan semayang jadi takut, nak meninggalkan akan zakat jadi takut.
Perintah Allah diperintahkan maknanya dan meninggalkan barang yang dilarang. Bila Allah Ta'ala kata perintah larang daripada melakukan maksiat, kemungkaran, maka meninggalkan dia dengan tanpa ada maknanya perasaan, maknanya keluh kesah dalam nak meninggalkan perkara maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka bagi Allah Ta'ala bagi jalan keluar bagi masalah. Ada? Jadi dengan sebab itu, makna tidak ada orang yang paling takut di kalangan umat manusia ni iaitu ulama'-ulama'. Ulama' ni pun kita tak bolehlah letak habis pada ulama' je. Sebab ulama' Al-Imamul Ghazali membagikan ulama' ni dia terbagi kepada dua. Kerana ulama' ni dia ada dua. Satu, ulama' yang disebut dengan ulama'ul akhirah, iaitu ulama' yang mereka ni berpegang kepada hukum-hukum Allah Ta'ala. Ulama' akhirah ni ialah orang yang berjalan dengan tarik, iaitu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila, dan mereka tidak menukarkan ayat Allah Taala itu dengan harga yang sedikit. Cari maknanya guna ayat-ayat Allah Taala itu untuk mencari kepentingan diri ataupun untuk mencari maslahah diri dia, mencari kekayaan, mencari pangkat dan sebagainya. Maka ulama yang kedua yang disebut oleh Al-Imamul Ghazali ialah ulama ussu, iaitu ulama-ulama yang jahat, yang mana mereka ni menggunakan maknanya ilmu dan menggunakan ayat-ayat Quran Allah Subhanahu Wa Taala, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kepentingan diri mereka sendiri. Ni dia. Yang kata sekarang ni kita sebut ulama periuk nasi, tuan-tuan. Nak cari jalan tu untuk cari kemasyhuran, buat sesuatu untuk cari masyhur, untuk cari nama, untuk cari maknanya kehidupan sanjungan dan sebagainya. Ini kita kena jaga-jaga tu. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa man yattaqillah yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'zim lahu ajra. Dan sesiapa yang bertakwa, iaitu takut kepada Allah, nescaya Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahannya dan diberikan ganjaran yang besar. Jadi orang yang takut kepada Allah ni lah sepatutnya kita tengok ni, orang yang takwa ni ialah orang yang bila nak buat sesuatu perkara, mana mereka melihat adakah perkara ni bertentangan dengan syarak atau tidak. Melihat adakah ininya dia perkara ni dapat kemurkaan Allah atau redha Allah Subhanahu Wa Taala, ataukah perkara-perkara yang dia nak lakukan ini dia ni bertepatan dengan sunnah ataupun daripada melanggar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman mutaakhir manusia ni dah buat baru tanya kepada manusia, baru tanya pada ulama. Zaman mutaakhir, tuan-tuan, manusia buat sesuatu perkara dah buat baru tanya ulama. Ada? Masalah yang paling mudah, masalah perkahwinan. Ada? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man syabbaha qaumun fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, dia masuk dalam kaum itu. Dia tengok perkahwinan yang dia ada pada zaman-zaman mutaakhir ini ni adalah maknanya perkahwinan, majlis-majlis perkahwinan yang menyerupai dengan cara-cara orang Yahudi dan Nasara. Ada? Buat cara perkahwinan tu orang Yahudi dan Nasara, melalui pintu gerbang, memegang bunga, memaling bunga, kemudian direbut oleh ramai-ramai manusia, kan? Siapa dapat dulu, jodohnya cepat sampai. Dia tuan-tuan dah sudah buat, tanya ulama boleh tak boleh ni. Tu maknanya ulama tu letak belakang dulu, baru maknanya buat dulu baru tanya. Ini masalah betul, kan? Ni masalah yang berlaku dalam masyarakat kita. Tengok banyak-banyak perkara, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tengok banyak perkara tu buat. Mesti merujuk ulama tu, mesti dirujuk dulu, kan? Orang kerana ulama ni orang yang diberi ilmu, diberi faham oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beramal dengan ilmu dia. Jadi maknanya jangan mengenepikan.
Jangan mengenepikan tuan-tuan. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Itulah syurga yang hendak kami pusakakan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa, iaitu yang memelihara diri daripada kejahatan. Jadi kesan daripada orang yang takwa, Allah Ta'ala wariskan kepada mereka. Allah Ta'ala berikan kepada mereka syurga. Ini janji Allah. Nah, sesungguhnya Allah Ta'ala itu dia tidak menyalahi janji. Jadi kalau kita belajar dalam ilmu tauhid, janji di sini wajib pada syarak. Wajib pada syarak. Adapun dalam bab mungkinat, belum lagi. Ada. Bab mungkin Allah Ta'ala boleh buat apa-apa. Tapi Allah Ta'ala janji dalam Quran disebut begitu, mana Allah Ta'ala tidak menyalahi janji. Maknanya wajib pada syarak, orang yang melakukan maknanya kebaikan masuk syurga. Adapun dalam bab mungkin, iaitu sesuatu yang harus, boleh tak orang yang melakukan ibadat masuk dalam neraka? Maka hukumnya harus. Harus hukum dia. Kerana tidak menjadi salah bagi Allah Ta'ala. Nah, kerana apa? Kerana Allah Ta'ala yang menjadikan kita. Atas hak Allah Ta'ala, nak masukkan neraka ke, nak masuk dalam syurga ke, itu hak Allah Ta'ala. Itu maknanya pada hukum mungkin. Nah, hukum harus hukum dia. Tapi dalam bab mustahil, maknanya mustahil tu ialah mustahil pada syarak Allah. Tak mungkin pada syarak orang yang buat baik masuk neraka. Itu tak. Jadi tu kita kena tahu tu masuk dalam bab tauhid balik semula. Nah, tuan-tuan kena tengok dalam bab tauhid balik. Jadi ini tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian firman Allah Ta'ala lagi, masalul jannatil lati uidal muttaqun. Perumpamaan syurga itu yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Allah umpamakan. Maknanya mana tempat orang bertakwa tu? Syurga lah. Dan Allah Ta'ala janji macam tu. Jadi tak mungkin, mustahil pada syarak lah tu. Mustahil pada syarak tu. Makna orang buat baik boleh masuk neraka. Tapi kalau nak masuk neraka juga, mana mungkin, benda yang mungkin. Jadi itu. Jadi kalau orang tanya, jangan takut-takut nak jawab tuan-tuan. Orang ni buat baik masuk neraka. Mana boleh, dia kata. Macam tu Allah Ta'ala tak adil. Menyalahkan Allah Ta'ala. Jadi hukum jadi mana rosak iman. Sebab kita kena tahu bahawa dalam bab beriman kepada Allah ni, sifatnya wajib, 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus. Perkara yang mudah, contoh yang mudah, maknanya kalau seorang ayah dia menyuruh anak dia, maknanya dia suruh anak, dia boleh perintah anak dia tu buat suatu perkara. Dan lepas buat satu perkara, dia nak bagi upah tak nak bagi upah, itu hak ayah lah. Sebab ayah ni dia ada kuasa. Kalau dia nak bagi upah, itu hak dia. Tak bagi pun anak tak boleh kata ayah ni kedekut, mau kena pelampang sekali. Itu dia tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Tu kena faham tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Seterusnya Allah Ta'ala sebut, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, dan syurga itu didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Itu sebabnya tuan-tuan, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan boleh merujuk hadis ini dari dalam Mustikah Hadis jilid yang pertama, dalam bab beriman kepada hari akhirat, bahawa sesungguhnya orang yang masuk di dalam syurga ini, orang yang masuk dalam kubur ini ada 2 keadaan. Maka keadaan yang pertama, kalau sekiranya dia adalah orang-orang yang soleh, maka ditunjukkan kepadanya syurga itu setiap hari. Tunjukkan. Didatangkan syurga tu. Tengok, inilah tempat kau dalam syurga. Tiap-tiap hari tunjuk Allah. Supaya apa tuan-tuan? Datang perasaan gembira tu. Ini permulaan bagi apa? Nikmat bagi orang yang masuk, yang nak masuk syurga tu.
Itu sebab dikata bahawa syurga ini kalau sekiranya kubur ini kalau tempatnya orang baik, maka kubur itu adalah permulaan bagi syurga sebelum masuk kepada syurga yang sebenarnya. Ada pun orang-orang yang membuat kejahatan, tiap-tiap hari ditunjukkan neraka kepada dia. Jadi itu tanda tuan-tuan. Itu yang dikatakan hufratin minan niran tu. Kan? Minta jauh tu. Kita minta lindung. Kan, kerana kalaulah kubur itu maknanya dia sebagai neraka, maka itulah tempat permulaan neraka bagi orang yang maknanya ingkar, orang-orang yang banyak buat maksiat kepada Allah Ta'ala. Itu sebab kita kena tuan-tuan hidup di atas dunia ni, tengok permulaan kiamat bagi orang yang hidup, yang mati tu. Itulah kubur, inilah permulaan dia. Tengok mana dalam tu. Dan kalau sekiranya orang-orang yang baik masuk dalam syurga, dalam kubur ini, maka diluaskan kubur itu sejauh mata memandang. Kita punya rumah pun tak besar itu. Tuan-tuan bayangkan, diberikan maknanya keluasan tu sejauh mata memandang, dan diberi dia rehat. Rehatlah kamu, tak diganggu dia. Kan? Itu sebabnya jadi terganggu bagi orang dalam kubur ni kalau dia ni orang-orang yang baik-baik. Itu sebabnya kena tengok siapa jiran tetangga dia. Macam hidup dekat dunia lah tuan-tuan. Masuk dalam kubur ni macam hidup dekat dunia. Tengok jiran tetangga. Itu sebabnya Rasulullah SAW menyebutkan, apabila kamu nak membina satu rumah, kamu tengok siapa jiran tetangga kamu dulu, supaya kamu ni tidak akan binasa dengan sebab jiran tetangga kamu. Itu sebab tu tengok dulu. Jangan main pakai buat je. Dah buat, rupanya Allah makpit rupanya. Nak kubur kan balik? Mana nak kubur? Tuan-tuan, sebab tengok dulu. Rasulullah suruh tengok dulu. Jadi dengan sebab itu, kalau maknanya kubur ni pun begitu juga. Orang dalam kubur ni dia hidup dalam alam barzah. Hidup di dalam alam barzah, maka dia ada jiran tetangga. Kena jiran tetangga tu kaki, maknanya otai masih berbisa, maut dia. Tuan-tuan, faham tu? Melalak lah dia tu. Memang tak senang kau tidur kat belah. Itu sebabnya kena pastikan. Pasti tu. Jadi itu sebabnya bahawa dah diajar oleh baginda Rasulullah SAW tu. Hidup ni tuan-tuan aman dunia, aman akhirat. Dalam kubur jadi aman, dunia pun aman. Seperti mana kita hidup di dalam dunia ni, ada jiran tetangga yang memberi keamanan kepada kita, maka dalam kubur pun begitu juga. Itu sebabnya seorang Yahudi apabila dia berjiran dengan Ibnu Mubarak tu. Dia berjiran dengan Ibnu Mubarak tu. Selama dia berjiran tu, dia rasa aman walaupun dia seorang Yahudi. Dia rasa aman duduk dengan ni. Dengan seorang tabi'in ni. Kerana apa? Tabi'in ni orang yang menjaga akan maknanya hubungan dia dengan Allah, menjaga hubungan dia dengan sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Bawa balik makanan jiran tetangga dulu. Tengok jiran tetangga walaupun dia seorang Yahudi, bila susah diberikan bantuan. Jadi kita kena tengok tuan-tuan. Sehingga bila dia nak jual rumah, orang kata berapa jual rumah? 2,000 dirham. Rumah dah nak rebah pun 2,000. Kau tak tahu sesungguhnya 1,000 tu ialah kerana sebab berjiran dengan seorang ulama. Kerana duduk kat dia tu aman, jadi aman. Tak suka sakit ke hati orang, susah dibantu. Begitu tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian sambung lagi. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Dan firman Allah Ta'ala, innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu akan memperoleh syurga jannatun na'im daripada Tuhan mereka. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah tu, bila sebut tentang syurga ni berbagai-bagai, banyak jenis dia. Jannatul ma'wa, jannatun na'im, jannatul firdaus. Begitu juga dengan neraka-neraka sakar.
Begitu juga ada maknanya ada neraka Jahannam. Jadi neraka ada banyak tingkat. Maka setinggi-tinggi maknanya kedudukan syurga yang diberikan ialah syurga Jannatul Firdaus, yang dikhususkan hanya kepada orang-orang yang tertentu daripada kalangan Nabi dan Rasul. Kemudian bawah daripada kalangan Nabi dan Rasul ni, maka tempatnya ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Tuan-tuan bayang tu, lepas Nabi Rasul tu Abu Bakar As-Siddiq, kerana tidak ada dua dan tiganya, itulah seorang. Inilah hebatnya. Maknanya seorang makhluk, seorang manusia, apabila dia tinggi makna di sisi Allah Subhanahu wa taala, maknanya dia melebihi daripada para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak menjadi hairan bahawa manusia ni boleh sampai kepada lebih daripada taraf malaikat. Kita lihat dalam peristiwa Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Rasulullah ni nak bertemu dengan Allah. Mana bertemu di sini bukan maksudnya melihat. Nak bertemu dengan Allah kerana Allah Taala nak mentaklifkan sesuatu. Siapa yang mengatakan dalam peristiwa Isra, dalam Mi'raj ni Rasulullah melihat wajah Allah, maka itu satu kedustaan yang besar. Dia melihat Allah Ta'ala ni merupakan nikmat yang terakhir yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada penduduk-penduduk dalam syurga. Selama mana mereka hidup, mereka tak boleh. Itu sebabnya selama mana mereka ni hidup, mereka tak boleh masuk syurga. Nabi Idris tu ketika mana dibawa melancong tu, dibawa melancong oleh malaikat masuk dalam syurga. Dah masuk syurga tak nak keluar. Tengok ni macam ni semua. Malaikat kata, jom kita keluar. Tak nak keluar. Mana boleh? Aku tak ada kira. Nak duduk juga. Maka kata malaikat bertemu dengan Allah, wahai ya Allah, ini hamba engkau ni, Nabi Idris ni dah masuk tak nak keluar. Maka beritahu kepada Nabi Idris, sesungguhnya orang yang nak masuk syurga ni, dia mesti melalui kematian. Tak mati tak boleh. Kita tengok Nabi Isa tu, diangkat oleh Allah Ta'ala, diturunkan balik, mati baru masuk syurga. Ada? Tak boleh masuk syurga macam tu ya tuan-tuan. Dia mesti melalui proses. Proses kematian dulu mesti. Sebab kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti mati. Dia tak mati mana boleh? Mesti mati dulu. Jadi mesti melalui proses itu. Jadi dengan sebab itu, bahawa orang-orang yang bertakwa itu akan memperoleh syurga. Syurga yang banyak tingkatan-tingkatan dia. Bagi kita ni tuan-tuan, orang yang boleh masuk syurga ni, tak kira di mana tingkatan pun, maka itu adalah satu nikmat yang besar. Satu nikmat yang besar. Tuan-tuan buka dalam kitab Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Orang yang terakhir sekali masuk dalam syurga Allah adalah daripada golongan lelaki. Itu peringat lelaki tu. Kan? Orang perempuan kata padan muka kau, padan. Kan? Kau kat dunia handal benar Ingat tuan-tuan, golongan lelaki adalah orang yang paling akhir sekali masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Dalam keadaan dia keluar daripada neraka tu, mengangkak, kena sambau api, terbakar badan, minta lagi. Sampai waktu dia tu berjalan keluar daripada api neraka dalam keadaan disambau tu, itu pun dikata tidak ada nikmat yang paling besar melainkan akulah orang yang dapat. Tak kala orang dah lama dah masuk syurga dah. Kan? Dia rasa begitu boleh keluar dalam api neraka tu tuan-tuan, itu satu nikmat yang cukup besar. Jalan dalam keadaan masih lagi dijilat oleh api, kena lagi sambal api tu. Berjalan dalam keadaan jatuh, disambal api lagi. Sehingga maknanya dia terlepas daripada api neraka tu, duduk. Kan? Maka pada waktu itu dia mengatakan Allah nikmatnya besar. Boleh keluar daripada api. Sebab dalam api neraka sentiasa dibakar. Duduk waktu tu rehat, luar daripada kawasan neraka Allah Ta'ala. Duduk tak ada apa-apa lagi dah. Duduk dalam keadaan begitu. Nikmat dah tuan-tuan.
Keluar daripada neraka satu nikmat dah. Lalu maknanya Allah Ta'ala tunjukkan, hendakkah makna aku bagi nikmat, engkau dah boleh keluar neraka ni, hendakkah aku tunjuk satu nikmat yang mana kau boleh berteduh di bawah sebatang pokok, yang di bawah pokok tu maknanya ada buah-buah. Tunjuk tu. Ya Allah, ya Tuhanku, boleh tak aku pergi situ? Nah, kalau aku beri, kata Allah, kalau aku beri engkau duduk situ, engkau nak minta lagi tak? Tak ada, ya Allah, cukuplah tu. Kan? Cukuplah tu. Kalau boleh sampai kat situ, cukuplah. Dah lama pergi, sampai kat situ, makan buah-buah, duduk rendang, Allah Ta'ala tunjukkan yang lain yang lebih hebat. Nah, kalau pergi sana kau nak tak? Ya Allah, tahu sampai ke aku kat sana. Tadi kau kata cukup yang ni. Tu dia tuan-tuan. Ini yang dikata Melayu mudah lupa ni. Tak. Tadi janji dengan Allah. Nak menipu Allah Ta'ala tu, kat dunia menipu, kat akhirat pun nak tipu Allah. Nah. Ni dia sifat manusia ni tuan-tuan, bermuka-muka dia. Bila Allah Ta'ala tunjukkan ni, ya Allah, kalau boleh sampaikan ke sana. Tadi kau cakap dah tak nak. Ada yang kalau aku sampaikan kau ke sana, kau minta ada nak? Cukuplah, itu je. Tak boleh percaya tuan-tuan, tak boleh percaya. Makna kalau dalam akhirat, di akhirat tu masa itulah keadaannya, dekat dunia lebih-lebih lagi tak boleh percaya. Lebih-lebih lagi tak boleh kita nak pegang cakap manusia ni. Hari ni cakap, besok betul kau dah. Tak usah besok, hari ni juga betul kau. Nah. Setelah dipindahkan di tempat yang lebih baik daripada itu, dengan nikmat yang lagi besar, Allah Ta'ala tanya, cukup tak yang ni? Kalau aku tunjukkan yang beri yang lain, kau nak tak? Cukup dah, ni cukup dah ni. Terima kasihlah ya Allah. Nah, lama duduk kat situ, tuan-tuan bermain-main dia. Suka dengan nikmat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tunjuk yang lagi besar daripada tu. Kalau pergi sana lagi baik tu. Ya Allah, boleh pergi sana tak? Kan kau dah janji tak minta? Allah, tuan-tuan. Sehinggalah maknanya habis nikmat tu Allah Ta'ala tunjuk. Sampai dia kepada ke depan, di depan maknanya syurga Allah Ta'ala. Duduk main, duduk dah puas kat luar. Terasa angin dalam syurga tu berhembus, tuan-tuan. Dia kata nyamannya angin dalam syurga ni, Allah, kalau boleh masuk kadang ke bagusnya. Tu dia tuan-tuan. Nak menunjukkan kepada kita nikmat Allah bagi ni tak puas, tak cukup-cukup. Nikmat yang Allah Ta'ala nak bagi ni manusia tak pernah rasa nak cukup, tuan-tuan. Terkadang-kadang dibagi nikmat dia tidak pernah rasa syukur, yang bahawa nikmat yang dia dapat sebenarnya dah banyak dah. Nikmat yang dia terima dah banyak dah. Tetapi tak pernah nak mengucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, apabila manusia ini diberi makan dan minum oleh Allah Ta'ala, sekecil-kecil dia mengucap syukur, maka menyebut Alhamdulillah. Ini makan Alhamdulillah pun tak ada. Sedawa 5 harakat je. Dia kata. Bukan nak sebut Alhamdulillah. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Tengok tuan-tuan, manusia ni gitulah adat dia tak. Lepas jumpa lupa dia. Kan? Keadaan manusia tu begitu. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia kata apa? Innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam taman dan diiringi sungai, dalam majlis kebenaran di sisi Raja yang Maha Kuasa. Jadi orang-orang dalam syurga ni tuan-tuan nikmat betul. Tuan-tuan nak tahu macam mana nikmat syurga ni? Baca suratul Waqiah. Baca macam mana Allah Ta'ala sebut tentang sifat-sifat syurga ni. Apa yang dimakan oleh orang syurga, apa yang dipakai oleh orang-orang syurga ni. Baca suratul Waqiah. Allah Ta'ala terangkan jelas kepada kita tak. Diberi minum, diberi pakai, diberi makan. Makanan orang syurga ni buah-buahan yang sama jenis, berlainan rasa. Allahu Akbar. Terhajat pada hati, maka dapat dibuang. Makanan-makanan diisi dalam bekas-bekas daripada emas. Kemudian daripada piala-piala, cawan-cawan tu daripada perak. Kita kat dunia perak emas tak boleh pakai. Bawa emas, pinggan isikan pisang dengan emas.
Mana pisang isikan dalam dulang emas, engkau balik ke dapur dengan pisang dengan itu hilang. Tuan-tuan, hukumnya haram menggunakan emas dan perak sebagai tempat hidangan kita. Tak boleh. Walaupun dia sebagai perhiasan, hukumnya tidak boleh. Diboleh tu pada orang perempuan tu untuk pakaian dia. Adapun untuk perhiasan, untuk makan minum, kerana itu menunjukkan maknanya sifat takbur. Siapa pakai kat itu, hukumnya berdosa, dekat akhirat tak ada merasa lagi. Kerana itu merupakan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala beri dalam syurga. Kan? Nikmat yang Allah Ta'ala beri dalam syurga. Tunjuk tu hebat. Allah Ta'ala punya kekuasaan. Kan? Orang lelaki pakai sutera. Sutera maknanya tulen sutera. Maka hukumnya adalah haram. Tak diberi akan pakaian itu di akhirat kelak. Kerana dalam syurga, pakaian orang-orang syurga ni daripada sutera. Sutera apa? Sutera sama ada dia sutera yang tebal atau sutera yang nipis. Dan sutera yang dipakai itu adalah daripada khudrin. Daripada warna-warna hijau. Tengok pada bila dia tengok tu maknanya menyedapkan akan mata. Jadi hukum memakai sutera dekat dunia hukumnya haram bagi lelaki. Walaupun dia nak guna untuk berobat, tidak ada kebaikan pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya bila Allah Taala haramkan tu, maknanya nak guna untuk berobat pun tak boleh. Walaupun ada maknanya dalil yang menunjukkan kes berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat tu dia menggunakan kan. Tapi Rasulullah melarang tu penggunaan sutera bagi orang lelaki kan. Jadi ingat tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan yang ketujuhnya iaitu yang keenam. Yang keenamnya di antaranya lagi kesan daripada takwa, mendapat kemuliaan di dunia dan di akhirat. Allah Ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi tuan-tuan, dalam masalah kita mencari kemuliaan ini, kita tidak perlu maknanya meminta-minta kepada makhluk. Allah Ta'ala sendiri akan mengangkat kemuliaan orang-orang yang bertakwa. Tuan-tuan tengok sejarah telah membuktikan kepada kita dah. Pada zaman Rasulullah SAW, seorang sahabat namanya Bilal bin Rabah. Apa ada Bilal bin Rabah ni tuan-tuan? Seorang hamba. Tapak kaki itu mukasar tu, tebal tapak kaki itu. Orang Habsyi itu tuan-tuan. Berjalan tak ada takai alas kaki. Mana kita tengok Allah Ta'ala tunjuk pada kita. Kan? Ketika mana dia hidup tuan-tuan, Allah Ta'ala beri kemuliaan. Rasulullah SAW, ya Bilal, apakah amalan yang kau lakukan menyebabkan terompah kamu berbunyi dalam syurga? Orang hidup lagi depan Rasulullah SAW. Mak, sesuatu bila Allah Ta'ala nak mengangkat kedudukan manusia ni, bila dia takwa. Ya Rasulullah, tidak ada amalan yang aku mengharapkan kebaikannya melainkan selepas daripada aku ambil wuduk, aku perbaiki wuduk aku, perelokkan akan wuduk aku, lalu aku mendirikan semayang 2 rakaat. Itu je yang aku harapkan dia bagi baik pada aku. Apa dia? Semayang sunat wuduk. Kita lepas ambil wuduk tak semayang pun. Nak semayang pun datang dah lewat, Bilal dah Allahu Akbar, nak semayang sunat wuduk pun dah. Pak semayang sunat wuduk, tahiyatul masjid, datanglah awal-awal. Dah datang lewat, semayang kat belakang Pak Imam lah tu. Pak Bilal kena tunggu dia bila orang ni nak jalan dengannya. Lambat benar ni orang nak masuk waktu lah. Pun tak faham juga. Kan? Dah datang lewat, semayang dah belakang-belakang. Supaya tak mengganggu, maknanya bila urusan semayang tu nak didirikan. Dengan sebab kita orang dapat dosa. Orang kata ni apa ni, mengaji lama-lama tak faham-faham ni kan. Dah yang mengata tu dapat dosa, berbakul-bakul. Semayang belum lagi, tapi dosa dah sebakul lah. Jadi tak faham tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tak faham. Bila ibadat ni dia tidak faham tu jadi masalah. Orang lain bermasalah, kita pun bermasalah. Rasulullah SAW menyebutkan kan, orang yang lalu depan orang semayang, kalau lalu depan semayang ni, hendaklah dia halang kan, hendaklah dia halang dia. Kalau dia lalu juga, hendaklah kamu pukul dia.
Macam mana orang tak nak lalu, dia sembahyang depan pintu. Depan pintu tempat orang nak keluar tu dia sembahyang. Habis orang nak naik mana? Nak naik bumbung. Ha. Ni bingai pun bingai juga. Ha, ni orang Melaka punya cakap. Nak. Ha. Jadi lama mengaji. Sembahyang depan-depan ni kan kosong. Nak, dia pergi sembahyang kat tengah-tengah pintu tu. Orang macam tu angkat cempak je keluar. Nak. Sebab tak faham tuan-tuan. Ha, dia menyebabkan orang lain berdosa. Orang lain menanggung dosa. Terpaksa lalu depan dia. Nak. Ha, jadi tu yang jadi masalah. Bukan pasal tak tahu, tapi tak nak beramal dengan ilmu yang dia tahu. Sembahyang macam ni kawasan tengah-tengah dia sembahyang sama-sama saf. Apa salahnya? Sembahyang nak main berterabur itu, menyusahkan orang nak berjalan pula. Tak. Ha, ini pun satu juga perkara yang nak diperbetulkan. Ha, bukan tak mengaji, kitab tu sampai terlerai dah, kan? Ha, dah berapa kali ganti kitab dah. Nak tunggu imam, nak tunggu cikgu tu mati dah 4 kali tukar kitab. Tapi tak beramal juga. Ha, jadi inilah masalah yang berlaku pada kita tuan-tuan. Mengaji apabila tidak beramal ni, maknanya ibarat menanam pokok yang tidak dapat buah, dapat daun dia. Ha, jadi itu sebabnya. Jadi bila kita sebut tuan-tuan, Bilal bin Rabah ni tengok Allah Ta'ala nak memuliakan dengan sebab takwa dia kepada Allah. Orang sekarang nak cari mulia tuan-tuan, ha? Keluar duit nak cari mulia, beli nak cari mulia, nak cari penghormatan, labur duit nak cari penghormatan. Tak. Tetapi tuan-tuan, bagi orang yang beriman, dia tidak perlu tu. Apa yang dia perlu letak? Takwa kepada Allah. Tengok bagaimana Bilal bin Rabah Allah Ta'ala memuliakan dia. Belum mati lagi. Nah, Rasulullah kata, aku mendengar terompah kamu dalam syurga. Macam mana tuan-tuan? Tak dapat kita gambarkan hebatnya Bilal bin Rabah ni. Sedangkan Bilal bin Rabah ni mana sempat mengaji macam Abu Hurairah, seperti mana Abu Huzaifah. Kan? Dia tak sempat. Dia tak sempat nak hafal-hafal hadis seperti mana sahabat-sahabat yang lain. Nah, tak sempat tuan-tuan. Kan? Kemudian apabila Fathul Mekah dalam tahun 8 Hijrah, Islam telah dapat menawan mengambil balik Mekah daripada orang-orang Quraisy. Tengok bagaimana Allah Ta'ala nak memuliakan seseorang hamba itu di sisi Allah Ta'ala. Nak menunjuk pada kita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ala maknanya suwarikum wa yanzuru ala suwarikum wala ajsabikum walakin yanzuru ala qulubikum wa a'malikum. Allah Ta'ala tidak memandang kepada kamu, tak pandang kepada rupa paras, tak pandang pada warna kulit, tidak pandang kepada susuk tubuh yang besar, yang kuat, yang gagah. Tapi Allah Ta'ala yanzuru ala qulubikum wa a'malikum. Nah, dipandang yang dalam tuan-tuan. Ketika mana Fathul Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang yang mula-mula yang pertama sekali naik azan di atas Kaabah ialah Bilal bin Rabah. Ni dalam sejarah hidup manusia tuan-tuan. Orang yang mula-mula melaungkan azan di atas Kaabah tu ialah Bilal bin Rabah. Sedangkan pada waktu tu ramai para sahabat yang lain. Nak tunjuk ni kemuliaan tuan-tuan, kemuliaan. Kemuliaan ni bukan sesuatu yang kita cari. Dengan takwa kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala sendiri akan mengangkat. Walaupun manusia tak nampak pada waktu tu, Allah Ta'ala yang akan mengangkat, menimbulkan orang-orang di mata manusia. Itu debat. Kita ni, kalau ada orang, kita nak nonjolkan diri kita. Sampai para lutut no. Aduh. Kalau ada dia, dia yang ke depan dulu. Kalau tak ada macam ni, jangan kau harap batang hidung pun tak nampak. Nah. Ni kita nak kena faham. Ni orang-orang yang menonjol-nonjol diri tak lama tuan-tuan, tak lama. Orang-orang yang bersifat-sifat macam ni dia tak lama. Kenapa? Orang yang berpura-pura. Nah, dia tak lama. Habis orang ni, habis dia. Nah. Jadi kita kena tahu tuan-tuan bahawa takwa itulah yang diletakkan terlebih dahulu. Kerana kemuliaan seseorang di sisi Allah, Allah Ta'ala pandang pada takwanya.
Di mana takwanya itu? Rasulullah menyebut at-taqwa hahuna. Takwa ni dalam hati. Bukan pada tangan, bukan pada mulut, bukan pada kaki. Takwa ni dalam hati manusia. At-taqwa hahuna. Tak? Rasulullah tunjuk sendiri pada badan baginda yang mulia bahawa takwa itu di dalam hati seseorang kamu. Jadi kita tu, itu yang kita nak kena jaga. Itu sebab hati tu nak jaga. Nah, apabila hati telah hitam, tengok cerita tu kan. Cerita tu dah habis. Bila hati tu telah hitam, macam mana jadi manusia ni? Gambaran kepada manusia, tuan-tuan. Nah, kita asyik tengok otai berbisa je. Tengoklah sekali tu. Nah. Dah tua-tua melalak menyanyi kan. Allah. Bertobatlah. Kan? Yang buat pun kena bertobat, yang menyanyi pun bertobat. Allahu Akbar, tuan-tuan. Kan? Rasa bangga tu. Alhamdulillah dapat masuk separuh akhir. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Putus surat sarap kita, tuan-tuan. Nah. Tu dia. Jaga-jaga tu. Kan? Kita kena berjaga-jaga. Walaupun mereka memakai tudung, walaupun mereka menutup aurat, tapi kena berjaga-jaga, tuan-tuan. Kerana hidup manusia ni dipandang pada khitamnya. Mana kesudahan dia tu? Tu yang kita nak kena, ending tu yang kita nak kena jaga. Nah, tu sebab kena minta dengan Allah Taala, kan? Kan doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mati dalam husnul khatimah kan? Kan ada diminta. Tu sebab kita kena jaga-jaga tu, sebab yang itu yang dikira tu. Ni kita nampak perjalanan elok dari muda datang masjid, menuntut ilmu, yang di hujung tu yang jadi. Ketika mana berlaku pada zaman Bani Israel, tuan-tuan, zaman Bani Israel, manusia yang membunuh orang hampir 100 orang. Seorang lagi 100. Apabila dia nak bertaubat kepada Allah Ta'ala, maka seorang alim menunjukkan, kau nak taubat, kau kena pergi satu tempat. Kau kena keluar daripada tempat ni, pergi satu tempat. Takdir Allah Ta'ala mati. Nah, maka berbalah-balahlah ketika dia mati tu malaikat. Malaikat kata ni masuk neraka sebab dia bunuh 100 orang. Malaikat rahmat kata tak boleh sebab dia nak pergi baik. Maka malaikat ni semua mengadu kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, macam mana mayat ni? Nak kira macam mana mayat ni? Maka ukur. Dia ukur. Maka kepada tempat yang baik itu lebih hampir. Allah Ta'ala kata masukkan syurga. Tengok, tuan-tuan, khitam. Ni yang kita nak kena jaga-jaga. Ada? Sebab kita minta, kita kena berdoa. Kerana berdoa ini merupakan salah satu daripada usaha dan ikhtiar hamba kepada Allah. Kerana apa, tuan-tuan? Sesungguhnya doa itu boleh menolak akan sesuatu qada. Sebab kita kena doa. Ni lepas mayang malah nak doa. Lepas mayang malah nak doa. Kan Rasulullah menyebutkan bahawa doa itu raddul qada. Boleh menolak sesuatu qada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni malas nak angkat tangan kepada Allah nak minta. Orang yang malas nak meminta kepada Allah, ini semua orang-orang yang takbur. Orang yang takbur dengan Allah. Minta, tuan-tuan, minta dengan Allah. Kalau kita ni tak minta, Allah Ta'ala marah. Manusia ni kalau kita minta dengan makhluk, minta sekali dia beri, 2-3 kali, lepas tu dia marah dah. Tapi Allah Ta'ala kalau dia tak minta pada dia, dia akan marah kita, tuan-tuan. Dia akan mengatakan kita ni sombong. Jadi dengan sebab itu kita kena minta dengan Allah Ta'ala. Rajin-rajinkanlah, ringan-ringankanlah tangan kita untuk meminta kepada Allah Ta'ala daripada sekecil-kecil perkara. Itu sebabnya Rasulullah ajar kita, tuan-tuan. Tuan-tuan buka daripada kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Sekecil-kecil perkara, nak masuk tandas pun Rasulullah ajar pada kita suruh doa. Sampai kena qada hajat pun kita nak kena baca doa. Ajar kepada kita, tuan-tuan. Tahu Rasulullah ajar kepada kita berdoa, jangan malas. Kita malas nak doa. Kalau kita berdoa pun berapa lama sangatlah. Malas nak doa dengan Pak Imam. Pak Imam doa panjang. Dia masukkan maknanya apa ni? Cerita-cerita yang macam-macam kan. Selamat dunia akhirat dah tentulah. Selamatlah ni negara maju, negara ni 2020, 2030 masuk semua belaka. Kita dengar apa pula dia minta ringan, pening kepala tak?
Nah, tak apa kita doalah seorang-seorang. Sekurang-kurangnya dengan sayyidud doa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu pun kalau malas tak tahu apa nak cerita tuan-tuan. Tak tahu apa nak cerita. Ini sifat malas kita tu yang jadi kita rugi. Itu sebabnya oleh kerana sifat malas ni ada sifat yang ditegah. Rasulullah tu suruh kita berdoa lindung daripada sifat malas. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Kan? Sebab Rasulullah suruh minta lindung tu. Orang kalau malas ni Allah, kalau dia lapar kau suruh buka mulut, buka mulut, aku tuangkan makanan, kunyah, dia malas, dia diam saja. Nah. Tu orang malas tuan-tuan, tak ada penyakit, tak ada ubat. Tu sebab penyakit malas ni bahaya. Nah, dia suruh, sehingga Rasulullah suruh kita minta berlindung. Tu sebab kita kena ambil berat masalah-masalah yang macam ni. Allah Ta'ala menjanjikan kemuliaan di sisinya dengan takwa. Ingat tuan-tuan, bahawa takwa itu adalah teras utama untuk kebahagiaan dunia akhirat. Maka takwa adalah satu perkara yang perlu dititik beratkan dalam hidup. Bukan dengan sebab keturunan, bukan dengan sebab harta kekayaan. Ini semua Allah Ta'ala tak ambil kira. Tak? Bukan ini sebagai satu pasport. Kalaulah sekiranya Allah Ta'ala mengambil kira kaya, mengambil kira pangkat, kita tak dan tuan-tuan. Tak ada masa untuk kita masuk situ. Nak? Kalaulah dikira mana nak masuk syurga, penghuni syurga ni mesti banyak duit. Jawabnya kita tak ada. Nak? Kita lagi duit tak ada, GST lagi tak ada. Nak? Tuan-tuan, nak kira dengan pangkat, apa pangkat yang kita ada? Nak? Pangkat apa yang kita ada? Memang tak layak nak masuk syurga. Kalaulah itu sebagai dikira dengan cantik, kita bukan cantik sangat. Kau cecah aku putih, makin hitam lagi ada. Nak? Tuan tak masuk tuan-tuan. Kalaulah syurga tu meletakkan orang yang handsome punya masuk, jawabnya kita tak ada peluang. Hidung macam serombong kapal nak masuk mana? Nak? Tak ada dan kita masuk tuan-tuan. Tapi Allah Ta'ala tak kira tu. Tak kira keturunan, tak kira kaya. Itu bukan sebagai satu sebab untuk masuk syurga Allah. Bukan sebagai satu sebab. Dan dengan sebab-sebab yang lain. Bukankah dengan takwa telah menjanjikan berbagai-bagai kebaikan? Kita dah dengar ayat-ayat tadi. Semuanya meletakkan takwa. Nak dapat ilmu, nak dapat syurga, nak diwariskan syurga, nak dapat harta, nak dapat kekayaan. Takwa lah dia punya punca dia. Dan darjat dan kebaikan dan kebajikan, keselamatan dan kemenangan, harta kekayaan dan keuntungan. Semua ini agak berlalu, menangani harta. Semua ini akan agak terlalu panjang jika mahu diceritakan, dan terlalu sukar jika mahu dihitung. Dalam konteks ini sila perhatikan madah berikut. Man yattaqillah fazakal ladzi siqa ilaihi matjaru rabihu. Betul saya ni tak apa nampak, tak buat cermin mata tuan-tuan. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah mendapat keuntungan yang berlimpah-limpah. Jadi itu dia maknanya, supaya meletakkan takwa ni dalam hidup. Jadi takwa ni boleh dicari tuan-tuan, boleh dicari, boleh dibina. Tetapi nak dapat takwa ni, kalau sekiranya Allah Ta'ala tak mengizinkan, tidak ada taufik daripada Allah, maka tak dapat juga. Itu sebabnya kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afa wal ghina. Kena minta. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Minta. Tak minta tak dapat tuan-tuan. Kerana itu usaha. Masih usaha. Kerana apa? Kita berdoa ini adalah salah satu daripada wasilah nak menyampaikan kepada hajat. Satu cara jalan untuk menyampaikan hajat. Jadi kalau kita ni tak mahu, maknanya melakukan
Cara ni tak mau melakukan, maknanya dia punya turuk dia. Makna cara nak dapatkan hajat ni memenuhi jalan yang disuruh, maka kita tidak akan sampai kepada apa yang kita kendaki. Jadi nak dapat tu, maka doa tu sebagai satu cara untuk menyampaikan hajat kita. Jadi dengan sebab tu rajin-rajinlah doa. Dan bila kita berdoa ni adalah pun ada adab yang perlu kita lihat. Ada adab, maknanya doa yang makbul kena tengok macam mana doa yang makbul. Ada bila kita berdoa ada waktunya, ada saatnya, ada adabnya. Itu kena jagalah. Kerana ada orang yang berdoa berpuluh-puluh tahun tapi Allah Ta'ala tak perkenankan. Sebab apa? Sebab dia tidak menjaga adab-adab ketika mana berdoa. Itu sebab juga. Dia berdoa dalam keadaan dia makan yang haram. Macam mana Allah Ta'ala nak kabulkan doa dia? Tengok hadis itu di dalam hadis Arba'in An-Nawawi tentang bagaimana orang yang berdoa terhijab doa dia. Dengan sebab apa? Rasulullah kata dengan sebab wa yat'amu haramun wa yalbasu haramun wa yashrabu haramun. Makan haram, pakaian haram, maknanya minuman haram. Macam mana Allah Ta'ala nak perkenankan doa dia? Itu pun ada yang perlu kita jaga. InsyaAllah panjang umur kita bertemu lagi sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahlin nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.